Saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi kita kalau orang itu hari ini ada di hadapan kita. 若是这个人今天有在我们的面前，我们的心会怎么想呢？ Mungkin di antara kita akan ada yang memaki-maki orang itu. 可能我们会骂他， Atau mungkin juga di antara kita 或者我们中间 akan ada yang menempeleng orang itu. Keterlaluan kamu. 会掴他一个巴掌。 Saudara-saudara, bukankah hal itu pantas untuk didapatkan oleh orang yang tidak tahu diri seperti itu? 这岂不是这个不自重的人应该得到的这个待遇吗？ Saya rasa kita semua akan berkata, pantas dan harus. 我们每个人都同意说，这个人真的应该被处罚的。 Tetapi tahukah saudara, 但是你知道吗？ siapakah orang yang berhutang besar kepada raja itu? 这个欠了过往一笔很大的账的人， Yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. 是耶稣在遇到故事提到的这个人。 Yang hutangnya begitu besar tapi sudah diampuni oleh raja. 他本来有一笔很大的账，后来 Tetapi 王 dia 免 tidak 了， bisa mengampuni kesalahan sesamanya, hutang sesamanya yang jauh lebih kecil. 但是他却不能够去饶恕那个欠他很小数目的同伴。 Saudara tahu siapa orang itu? 你知道这个人是什么人吗？ Orang itu adalah kau, 他就是你， kau 你 dan aku. 我。 Orang itu adalah kita semua. 那个人就是我们所有的人。 Kita adalah pendosa-pendosa besar di hadapan Allah. 我们在神的眼中都是大罪人。 Dan Alkitab mengatakan kepada kita 圣经告诉我们说， bahwa dosa itu sama dengan hutang yang harus dilunasi kepada Allah. 罪是应该向神偿还的。 Kalau kita membaca di dalam Alkitab, 若是我们读圣经的话， khususnya di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, 特别是耶稣所教导的主导文， di dalam versi Injil Lukas, 在路加福音那里， dalam Lukas pasal 11 ayat yang keempat, 路加福音是1章第4节那里提 Alkitab 到的。 berkata demikian kalau saya terjemahkan secara harfiah. 那么圣经这么说， Dan ampunilah segala dosa kami, 赦免我们的罪， sebab kami pun mengampuni setiap orang yang berhutang kepada kami. 因为我们也赦免了反亏欠我们的人。 Jadi di dalam bagian ini Tuhan Yesus memparalelkan hutang dengan dosa. 在这里，我们看见耶稣把这个欠的账跟罪，把它放在一个平行的 Karena 方向。 dosa adalah hutang, 因为罪就是欠的账， maka hutang itu harus dibayar. 那么欠的账应该是偿还的。 Dan Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A. 那么在罗马书那里，圣经也告诉我们， Upah atau bayaran bagi dosa ialah maut. 罪的工价就是死。 Alkitab berkata upah dosa ialah maut. 圣经说，罪的工价就是死。 Upah dosa adalah kematian atau kebinasaan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Celakalah, hai engkau dan aku orang yang berdosa. 很糟糕，我们这些犯罪的人，我们的工价就是永远死在地狱里面。 Saudara kita tidak mungkin bisa membayar hutang dosa kita yang begitu besar kepada Allah. 我们不可能向神偿还我们这么大的罪债， Dengan cara apapun kita tidak mungkin bisa membayar hutang dosa itu. 无论用什么方法都不能够偿还我们的罪债。 Kita tidak bisa membayarnya dengan amal ibadah kita. 我们不能够用我们的好行为， Kita tidak bisa membayarnya dengan perbuatan baik kita. 我们不能够用一些善行， Kita tidak bisa membayarnya dengan kesalehan kita. 我们不能够用我们的虔诚来 Kita 偿还， tidak mungkin bisa membayarnya dengan usaha kita apapun itu. 我们不能够用任何的方法来偿还这笔罪 Karena 债， Alkitab dengan jelas mengatakan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. 因为在以赛亚书，圣经很清楚的告诉我们， Segala kesalehan manusia berdosa di hadapan Allah sama seperti kain kotor yang menjijikkan Allah, memuakkan. 我们所有的善行在神的眼中就好像破布一样。 Tetapi puji syukur 但是 kepada Allah. 感谢我们的上帝，
Ketika kita tidak mungkin bisa membayar hutang dosa kita yang begitu besar kepada Allah. 当我们不能够偿还我们那么大的罪债的时候， Alkitab mengatakan Allah begitu mengasihi kita. 圣经告诉我们说，上帝爱我们， Sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus anak yang tunggal datang ke dalam dunia. 他把他的独生子耶稣基督赐给我们， Mati di atas kayu salib untuk membayar hutang 他 dosa kita. 死在十字架上来偿还我们的罪债。 Saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 这件事是在哥罗西书3章13节那里告诉我们。 Alkitab berkata kita yang dahulu sudah mati karena dosa-dosa kita. 圣经告诉我们说，以前我们死在罪恶过 Dihidupkan 犯中， kembali bersama-sama dengan Kristus yang sudah mengampuni segala pelanggaran. 那么我们能够跟着那已经赦免我们的耶稣基督复活过来。 Dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan memakukannya di atas kayu salib. 他已经在十字架上涂抹我们一切的过犯。 Dan kebenaran yang sama dikatakan oleh Alkitab dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 那么同样的事也是在彼得前书1章18到19节那里提到。 Alkitab berkata sebab kamu tahu 圣经说，你们知道， bahwa kamu telah ditebus, 你们已经被救赎了， kamu telah dibayar, 你们已经被偿还了， kamu telah dibeli 你们已经被买赎了。 dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. 那么你们脱去你们祖宗所传虚妄的行为， Itu bukan dengan barang yang fana, 不是凭着能够坏的 bukan 金， pula dengan emas atau perak, 不是凭着能坏的金元 melainkan 的， dengan darah yang mahal, 而是凭着耶稣的宝血， yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda 就 dan tidak 好 bercacat. 像那无瑕疵、无玷污的羔羊之血，那基督的宝血。 Puji Tuhan, 感谢神， hutang dosa kita sudah diampuni oleh Allah. 我们的罪债已经被上帝 Hutang 免 dosa 了。 kita sudah dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus. 耶稣基督的宝血已经涂抹了我们的罪债。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita melihat kepada anugerah Allah yang begitu besar, 当我们看见上帝的大恩典的时候， yang sudah menghapuskan hutang dosa kita yang begitu besar, 已经涂抹了我们很大的罪债。 seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengampuni hutang atau kesalahan orang lain yang begitu kecil 我 kepada 们 kita. 再也没有原因不能够去饶恕别人欠我们的债。 Tapi seringkali kalau kita mau jujur, 但是我们若是诚实的话， apa yang kita lakukan kepada sesama kita 我们对待某一个人， sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang yang berhutang besar yang sudah diampuni oleh raja itu di dalam perumpamaan ini. 就好像刚才那位蒙了他主人免债的那个人一样。 Kita begitu sulit, kita begitu berat untuk mengampuni hutang atau kesalahan orang lain yang begitu kecil 我们不 kepada 容 kita. 易去饶恕别人，虽然他不过是对我们有一点的过 Bahkan 犯。 kalau kita mau jujur, 若是我们诚实的话， kita seringkali tidak bisa mengampuni orang lain. 我们不能够去饶恕别人。 Saudara-saudara, mungkin waktu kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari, 弟兄姐妹，当我们今天早上听了上帝的道， di antara kita mungkin ada yang akan berkata, 我们中间可能有的会说 Pak Sapret sih nggak ngerti apa yang saya alami. 沙布牧师，你不明白我所经历的。 Pak Sapret nggak tahu bagaimana sakitnya hati saya diselingkuhi oleh suami saya. Tidak mungkin saya bisa mengampuni dia. 你不知道，当我的丈夫他有婚外情的时候，他多么的伤害了我的心。 Atau yang suami akan berkata, Pak Sapret, kalau Pak Sapret tahu bagaimana jahatnya istri saya, tidak pernah bisa menghormati saya, bagaimana saya bisa mengampuni dia? 那 Tidak 么 mungkin, 做 Pak. 丈夫的会说：“你不知道，我妻子她根本就不尊敬我身为做丈夫的。” Lalu mungkin yang orang tua akan berkata, 可能做父母的会说 Pak, sakit hati kami diperlakukan oleh anak-anak seperti ini, Pak. 我的心何等的疼痛，我的儿女对 Oleh 待 sebab 我 itu, 是那么的 sampai 过分。 kapanpun, sampai mati, kami tidak mungkin memaafkan mereka. 那么我到死都不会饶恕他们。 Sebaliknya mungkin yang anak-anak akan berkata, 相反的，儿女们会说
Pak, dari kecil kami sudah ditelantarkan. Kami tidak diurus oleh orang tua kami. Bagaimana kami bisa mengampuni mereka? Tidak mungkin. 我们从小，我们的父母都没有好好的养育我们怎么能够饶恕他呢？ Dan yang lain mungkin akan berkata, 可能别的会说， Pak Safred, 撒贝牧师， kalau Pak Safred tahu bagaimana jahatnya mertua saya. 若是你知道我的家公 Kalau Pak 家 Safred 婆 tahu bagaimana 是那么的 jahatnya 坏， menantu saya. 我的媳妇怎么坏， Kalau sudah Pak Safred tahu bagaimana jahatnya saudara-saudara saya. 你不知道我的亲戚们多么的对我不好。 Kalau Pak Safred tahu bagaimana jahatnya teman-teman saya. 若是巴撒布你知道他们对我不好， Maka Pak Safred akan mengerti mengapa saya tidak mungkin akan bisa mengampuni 那 mereka. 么你就会知道我为什么不能够饶恕他们。 Saudara-saudara, saya sangat mengerti jika itu yang sedang kita alami pada saat itu. 弟兄姐妹，我非常的了解你们所经历的那些事， Tetapi sebagai hamba Yesus Kristus, 但是我身为耶稣基督的 di 仆 dalam 人， otoritas firman Allah, 照着上帝话语的主权， izinkan saya sekali lagi dalam kerendahan hati untuk mengingatkan kita atas apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. 允许我谦卑的来提醒你们， Kita adalah pendosa-pendosa besar yang sudah diampuni oleh Allah. 我们都是大罪人，已经蒙了神赦免恩待的人， Maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan 没有一件原因可以被你所使用， untuk kita tidak mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. 作为你不去饶恕别人的一个借口。 Saudara, mungkin waktu kita mendengar hal ini kita akan berkata, bagaimana caranya Pak Safred kalau begitu? 可能你听了这句话，你会问我，那用什么方法呢？ Sederhana. 亲爱的弟兄姐妹， Mari kita melihat kepada anugerah pengampunan Allah yang begitu besar. 让我们来看上帝饶恕的这个大恩典吧， Bukan melihat pada kesalahan orang lain. 不是看别人的过犯， Mari kita belajar untuk melihat apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. 让我们来看神为我们已经做了的事， Bukan melihat kesalahan yang diperbuat oleh orang lain 不 kepada kita. 是别人怎么对待我们。 Saudara-saudara, jika kita adalah orang yang sudah benar-benar mengalami pengampunan dari Allah, 若是我们都已经经历了神的饶恕的话， maka tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak mengampuni kesalahan orang yang berbuat 我 salah 们没 kepada 有 kita. 别的选择，不去饶恕那些曾经伤害过我们的人。 Alkitab dengan tegas menegaskan dalam Kolose pasal 3 ayat 13. 圣经在哥罗西书3章13节那里告诉我们， Ampunilah seorang akan yang lain. 你们要彼此饶恕， Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kamu. 就好像主怎样饶恕了你们一样。 Kebenaran yang sama juga dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. 那么在以弗所书4章32节那里也同 Alkitab 样说 mengatakan 到， hendaklah kamu saling mengampuni. 那么圣经说你们要彼此饶恕， Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus sudah mengampuni 就 kamu. 好像神在基督里饶恕了你们一样。 Dengan mengingat anugerah pengampunan Allah yang sudah kita terima. 让我们再一次的想到，我们已经领受了上帝的救恩。 Pada pagi hari ini, 那么在今天早 di 上， dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的名， di dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的名， lepaskanlah pengampunan itu kepada siapapun yang pernah menyakiti hati saudara. 我们正是能够放弃那些曾经伤害我们心的人， Lepaskanlah pengampunan itu. 我们给他们饶恕， Maka kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. 我们就会成为一个很自由、得到释放的人。 Saya berikan kesempatan 我给予弟兄姐妹们时间1 menit 1分钟， untuk kita boleh memeriksa diri kita. 让我们在神的面前省察我们自己。 Berdoa secara pribadi. 我们默默的祷告， Minta Tuhan memberikan kita kekuatan 求神赐给我们力量， supaya kita bisa mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan sudah mengampuni. 让我们能够饶恕别人，好像上帝饶恕了我们一样。
bersama-sama dengan saya, dengan penuh kerendahan hati, mari kita naikkan pujian ini. 让我们谦卑的，我们来一起唱这首诗歌。 Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh setengah suara. Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, Dia. Sekali lagi tanpa musik. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Sungguh lama